Terima kasih Yang Berhormat Asal Unan. Dipersilakan Yang Berhormat Pulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Datuk Timbalan Speaker. Pulai menjunjung kasih mengucap setinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang telah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong yang baru. Pulai menjunjung kasih kepada Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Sultan Pahang yang telah sempurna menggalas tugas sebagai Yang di-Pertuan Agong. Pada penghujung Januari 2024, seramai 186,490 pelarian dan pencari suaka yang berdaftar dengan UNHCR di Malaysia. Daripada jumlah tersebut, 108,310 orang adalah pelarian Rohingya. Di Parlimen Pulai, pelarian Rohingya ini telah menempatkan diri mereka di kawasan-kawasan setinggan yang ditinggalkan oleh penduduk tempatan yang telah berpindah ke PPR. Lebih daripada 200 keluarga Rohingya tinggal di kawasan setinggan ini. Mereka membuka penempatan Rohingya dengan bekalan air, elektrik, ada kedai runcit, kedai makan dan madrasah tanpa sebarang sekatan. Mereka bebas bergerak dan mempunyai kenderaan yang sendiri. Mereka boleh membuang sampah sesuka hati, terutamanya di kawasan sungai yang berdekatan. Kehadiran mereka mengancam kehidupan rakyat di negara ini. Sebagai contoh, pada 23 bulan 12 2023, 3 orang penjenayah Rohingya telah ditembak mati di Selayang Jaya. Mereka disyaki terlibat dalam 50 kes jenayah pecah rumah di 6 buah negeri. Pelarian UNHCR ini sepatutnya diserahkan kepada negara ketiga, bukannya tinggal selama-lamanya dalam negara kita. Oleh kerana tiada negara pihak ketiga yang sanggup menerima mereka, maka Malaysia dengan penuh ihsan menerima mereka ini. Pulai berpandangan kerajaan tiada dasar dan panduan yang jelas menguruskan pelarian UNHCR ini yang menyebabkan ketidakselesaan rakyat. Justru perlu ada satu peraturan yang jelas menguruskan mereka agar tidak mengganggu keharmonian dan kesejahteraan rakyat dalam negara ini. Pulai juga sebuah parlimen yang sangat padat penduduknya, 4,000 orang dalam 1 kilometer persegi. Tentulah isu-isu perumahan ini menjadi isu utama, terutamanya masalah rumah pangsa ini. Terdapat banyak masalah yang berkaitan dengan rumah pangsa ini. Ada satu rumah pangsa itu, oleh kerana masalah pecahnya saluran paip di kawasan mereka, tunggakan bil air saja sudah melebihi 100 juta ringgit. Itu belum lagi masuk kenaikan tarif air pada 1 Februari 2024 ini. Banyak lagi masalah. Masalah kumbahan najis, masalah cat, masalah kebocoran, masalah bangunan retak dan sebagainya. So banyak masalah perumahan-perumahan ini yang berlaku di kawasan Parlimen Pulai ini. Punca utama Pulai melihat adalah masalah MC ini, Management Corporation ataupun Badan Pengurusan Rumah Pangsa yang tidak dapat mengurus bangunan dengan sempurna. MC tiada kemahiran, tiada pengalaman, tidak mempunyai kuasa untuk menguruskan bangunan yang mempunyai ramai penghuni ini. Ruang ini telah diambil oleh mereka yang bertanggungjawab, khususnya yang tidak bertanggungjawab, khususnya pemilik dan penyewa yang engkar membayar sinking fund, bayaran yuran dan komitmen-komitmen yang lain. Ya. So secara puratanya 30% mereka tidak membuat bayaran ini. Pulai berpandangan masalah ini juga dirasai di seluruh negara. Pulai menyokong saranan Ampang untuk kerajaan mewujudkan satu akta untuk membenarkan pihak PBT menguruskan rumah pangsa yang bermasalah ini. Bagi rumah pangsa yang tiada masalah, tiada isu. Tetapi yang bermasalah perlu diuruskan ini. Bermaksud bahawa
PBT mempunyai kuasa menguatkuasakan undang-undang, mengutip yuran selenggara, sinking fund dan melantik FM di kawasan tersebut. Bulai berpandangan ini adalah salah satu cara menguruskan rumah-rumah bangsa yang bermasalah ini. Negara kita dikejutkan dengan penemuan mineral baru yang dianggap sebagai vitamin terhadap teknologi masa kini. Nadir bumi ataupun NREE yang bernilai 810 bilion. Nadir bumi ini adalah unsur yang diperlukan oleh dunia dalam meneroka teknologi hijau bagi menangani perubahan cuaca dan penggunaan tenaga alternatif. Sebagai contoh, teknologi kereta hybrid bergantung sepenuhnya kepada bahan nadir bumi ini. Kerajaan perlu membangunkan secara holistik bermula daripada upstream, midstream dan downstream. Ini kerana pengeluaran nadir bumi mentah di Lombong secara karbonat hanya menyumbang 20% daripada value chains of REE. Ianya akan meningkat kepada 50% jika sekiranya diproses kepada REE oxide. Rantaian industri REE akan meningkat kepada 100% apabila pusat pemprosesan REE karbonat kepada REE oxide diwujudkan untuk membolehkan negara memiliki hasil separa siap bagi tujuan pembuatan industri magnet. Pulai mencadangkan agar satu polisi baru berkaitan industri nadir bumi ini diwujudkan secara lebih holistik dengan melibatkan semua agensi termasuklah penglibatan negeri-negeri. Kesilapan dalam menguruskan sumber ini bukan sahaja menjejaskan sumber pendapatan negara untuk masa kini, tetapi juga akan menjejaskan potensi negara pada masa akan datang. Tuanku Sultan Ibrahim telah bertitah untuk semua masyarakat supaya memperkukuhkan perpaduan negara. Saya hadir dalam satu kongres ekonomi Bumi Putra 2024 yang telah diadakan baru-baru ini. Tahniah kepada MARA sebagai penganjur yang telah membawa budaya inklusif dalam penganjurannya. Bagi mencapai perpaduan yang kukuh seperti titah tuanku, maka kaum Bumi Putra perlu mendapat agihan ekonomi yang saksama. Jika tidak, maka segala prasangka antara kaum mudah disemarakkan dan menghasilkan perpecahan. Pencapaian Bumi Putra dalam sektor ekonomi masih sangat lemah. Pendapatan isi rumah kasar bulanan menengah mengikut Aktinik 1989-2022 menunjukkan pekerja Bumi Putra memperolehi gaji 29% lebih rendah daripada pekerja masyarakat kaum Tionghoa. Dan telah disebut oleh menteri tadi, antaranya adalah kelemahan-kelemahan kaitan dengan perniagaan kaum Bumi Putra ini. Yang lebih membimbangkan, hanya satu syarikat Bumi Putra sahaja daripada 97 syarikat yang disenaraikan di Bursa Saham Malaysia sejak 3 tahun yang lepas. Data ini membuktikan terdapat jurang yang membimbangkan antara Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Bagi mencapai keharmonian perpaduan rakyat dalam negara ini, maka kerajaan disaran untuk merangka dasar untuk mencapai kesaksamaan ekonomi. Kerajaan pernah memperuntukkan 1.7 trilion dalam masa 25 tahun dalam bentuk kontrak kerajaan, tapi masih tetap gagal. Kerajaan Madani tidak boleh mengulangi kesilapan ini. Kajian terhadap kegagalan ini perlu dibuat untuk merangka dasar yang lestari bagi mengekalkan perpaduan dalam negara. Menteri juga sebut tadi bahawa fokusnya adalah untuk membangunkan kumpulan menengah ini. Kumpulan menengah ini, mereka adalah kumpulan yang telah establish dalam pekerjaan mereka, suka juga untuk mereka menumpukan perniagaan pada peringkat umur yang telah 40-50 tahun ini. So bagi memupuk budaya ini kepada kita, kepada Pulai, satu yang penting adalah jiwa mereka ini harus dibangunkan untuk menjadi peniaga ini. Bagi memupuk budaya peniaga di kalangan Bumi Putra, Pulai mencadangkan diwujudkan pusat kecemerlangan budaya berniaga Bumi Putra Banadi. Dan yang terakhir, Tuan Speaker, sejak menjadi jiran kepada
Jelutong ni dia minta saya bertanya saya tentang istilah-istilah Islam ini, termasuklah apa dia kata Khawarij ini ya. Ringkasnya, Khawarij ini adalah bermula daripada kewafatan Saidina Osman. Kaum muslimin mengangkat Saidina Ali sebagai khalifah, tetapi malangnya Muawiyah bin Abu Sufyan ini sebagai Gubernur Syam yang berpengaruh tidak setuju dan menghasilkan satu peperangan Siffin. Untuk berdamai, masing-masing pihak mengirim utusan untuk berunding. Akhirnya peperangan Siffin ini berakhir dengan perdamaian. Kumpulan perdamaian itu bagus, tapi ada satu kumpulan pelampau yang menolak perdamaian ini dikenali sebagai Khawarij. Mereka berpandangan Ali dan Muawiyah ini melanggar perintah Allah dan wajib dibunuh. Khawarij merancang Ali dan Muawiyah. Statement akhirnya terbunuhlah Saidina Ali dan Khawarij. 37. Kalau ada masa, ya silakan. Dia bagi. Tapi masa dah habis tuan. Nak betulkan bukan zaman Osman ya, zaman Saidina Ali. Yang berhormat, jangan degil. Duduk. Teruskan. Ciri-ciri ringkas puak Khawarij ini adalah pertamanya suka mencela dan menganggap sesat. Sifat yang paling nampak dari Khawarij adalah suka mencela para pemimpin, menganggap mereka sesat dan menghukum mereka sebagai orang-orang yang sudah keluar dari keadilan dan kebenaran. Keduanya berpersangka buruk, melabelkan orang lain dengan pelbagai sangkaan buruk. Yang ketiganya adalah berlebihan dalam beribadah. Berlebih dalam ibadah ini bagus, tetapi berlebihan dari ibadah ini sebahagian yang masyhur di kalangan orang-orang Khawarij, walaupun rajin dalam beribadah, tetapi ibadah ini tidak bermanfaat kepada mereka. Berlebihan beribadah sehingga beranggapan dialah yang lebih suci daripada orang lain dan tak perlu tapi perlu diingat bahawa bukan semua yang kuat beribadah itu adalah Khawarij. Dalam kita bersemangat memperjuangkan Islam ini, janganlah sampai kita terjebak dalam kumpulan Khawarij ini. Maka itu mulai menyokong titah ke bawah dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Amrahum Sultan Iskandar. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat. Pulai dipersilakan Yang Berhormat.